بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung lagi cerita Nabi Musa AS yang paling banyak disebut dalam Quran dan paling panjang ceritanya. Diutus oleh Allah menghadapi kerajaan yang paling sombong, yang paling zalim dalam sejarah manusia. Mengaku dirinya menjadi Tuhan dengan sebab kuasa raja pemerintah yang ada pada dia, kekayaan harta benda yang terlalu banyak, bangunan-bangunan besar yang didirikan, kubur dia saja macam bukit. Kubur iaitu piramid. Satu piramid itu untuk seorang Firaun, macam bukit. Dibina daripada batu-batu yang besar pada lori, tiap-tiap jongkong batu. Diangkat dengan hebat, menunjukkan dia mendapat kemajuan teknologi yang tinggi di zamannya sehingga menakjubkan. Sombong mengaku jadi Tuhan. Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa AS. Kita baca kisah dahulu. Oleh kerana Fir'aun berbangga dengan ilmu sihir, maka Allah memberi mukjizat pada Nabi Musa AS untuk mengalahkan sihir. Firman Allah Ta'ala, Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, falana'tiyannaka bisihrin mithlih, faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan su'a. Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyara an-nasu duha. Fatawalla Fir'aunu fajam'a kaydahu thumma ata. Qala lahum Musa waylakum la tabtaru 'ala Allahi kadhiba فيضحككم بعذاب وقد خاب من افترى. وتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثنى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخلل إليه من سحرهم أنها تسعى.
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Surah Taha. Surah Taha daripada ayat 57 hingga 36. Firaun berkata, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Bila Firaun menunjuk bukti dia seorang Rasul, Musa terus mencampak tongkatnya dan tongkat jadi ular yang menggerunkan Firaun. Lalu Firaun kata, ini sihir ini. Ini sihir ni. Mu nak guna sihir nak guling aku, nak jatuhkan aku, nak halau aku dari negeri Mesir ini. Jika demikian, sesungguhnya kami pasti akan mendatangkan kepadamu sihir seperti itu untuk melawanmu. Maka tentu kalah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu yang kita bersama tidak akan memungkirkannya di suatu tempat yang sesuai bagi kedua-dua belah pihak. Lalu Firaun mencabar, mari kita lawan sihir. Menentukan hari apa nak hari apa. Lalu Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untukmu itu ialah hari perayaan, dan hendaklah orang ramai dihimpunkan pada waktu duha. Ambil hari raya lah, hari pesta, hari orang ramai boleh berhimpun. Tujuannya supaya orang ramai tengok. Tak ikut orang, Firaun kau. Firaun teraku orang, seluruh rakyat. Firaun berasa dia kuat. Maka Firaun pun berangkat meninggalkan majlis itu. Lalu dia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian dia datang ke tempat perlawanan. Bila tiba masa, ahli sihir dihimpunkan di tempat perlawanan, stadium atau padang yang luas. Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kalian kelak, janganlah kalian mengada-ngadakan pendustaan terhadap Allah. Maka dengan sebab itu kelak dia akan membinasakan kalian dengan azab seksa, dan sungguh rugi orang-orang yang mengada-ngadakan pendustaan. Sihir ini tipu. Jangan tipu depan Allah. Nabi Musa nasihat.
Jangan tipu depan Allah. Tipu Allah tak boleh. Nanti diseksa oleh Allah. Beriman pada Allah. Orang yang tipu Allah ni kena seksa, dosa. Maka mereka pun berbantah-bantah dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka merahsiakan apa yang mereka rundingkan. Ahli-ahli sihir yang ramai ni bincang sama-sama, dia berbahas macam mana nak buat tubik sihir kita ni. Sihir jenis apa nak lawan? Bincang betul-betul nak lawan Musa seorang, dia ramai. Ada ulama kata 10, ada ulama kata 1000. Seluruh Mesir dikerah. Mereka merahsiakan apa nak buat. Mereka berkata sesungguhnya dua orang ini sebenarnya ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kalian dari negeri Mesir, dari negeri kalian dengan sihir mereka. Dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat kepercayaan kalian yang utama. Oleh itu kumpulkanlah segala tipu daya kalian. Kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Sebab dalam ayat yang lain ada saya tanya, kalau menang nak upah apa? Tanya upah. Belum lawan minta upah dulu. Minta upah dengan Fir'aun. Fir'aun kata, kamu akan jadi orang yang besar, hampir dengan aku, apabila dekat dengan aku. Itu upah dia. Bila dekat dengan aku, banyaklah dapat harta, dapat upah macam-macam. Mereka berkata, wahai Musa, adakah kamu yang akan mencampak lebih dahulu, atau kami dahulu yang mula-mula mencampaknya? Membuat sihir dulu ke kami buat dulu? Pilih, mu nak dulu dah apa, kami dulu dah apa. Nabi Musa menjawab, bahkan kalianlah yang mencampak dahulu. Kamu campak dulu, kata Musa. Tiba-tiba tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepada mereka, seolah-olah ia merayap menyebabkan sihir mereka. Tiba-tiba tongkat bergerak, tali bergerak macam ular, merayap. Maka keadaan sedemikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya. Mari perasaan gerun dalam hati Nabi Musa AS sebagai seorang manusia yang ada sifat lemah. Musa mari gerun dalam hati Nabi Musa, kerana ramah sangat ahli sihir ni, macam-macam. Kami berfirman kepadanya, janganlah engkau takut wahai Musa, sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Tuhan wahyukan kepada Musa AS, wahai Musa, jangan takut, mu mesti menang, mu mengatasi mereka. Dan campakkanlah apa yang ada pada tangan kamu itu, kamu kananmu, campak. Musa sebut salah mula-mula, migrun. Dia kata, campak tongkatmu tu. Nasaya ia menelan segala benda sihir yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja mereka berada. Campak tongkatmu, di mana tongkatmu akan menelan semua tali-tali tongkat-tongkat
yang dicampur oleh as-sihir itu, Nabi Musa pun mencampurkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka. Maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutuskan Nabi Harun dan Nabi Musa. Bila ahli sihir tengok semua tongkat ahli-ahlinya telah habis oleh ular tongkat Nabi Musa AS, mereka sedar ini bukan sihir. Kerana mereka adalah ahli sihir, ini bukan sihir. Ini kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, menyebabkan ahli sihir tersungkur sujud beriman kepada Musa dan Harun. Kami beriman kepada Musa dan Harun. Firaun berkata, patutkah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Sesungguhnya dialah ketua kalian yang mengajar sihir kepada kalian. Oleh itu demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang, dan aku akan memalang kalian pada batang-batang pohon tamar, pohon kurma, dan demi sesungguhnya kalian akan mengetahui kelak siapakah antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal. Firaun kata, mu beriman, kamu beriman dengan dia, tak minta izin aku dulu, tak minta kebenaran dulu. Ini rupanya guru yang ajar ilmu sihir. Gurumu punya Musa ni yang ajar ilmu sihir masih menganggap mukjizat itu sihir lagi. Lalu Firaun mengancam nak hukum ahli-ahli sihir yang beriman ini, dipotong tangan dan kaki mereka bersilang. Kemudian disalib pada batang-batang kurma untuk diseksa. Sebab kamu tahu siapa yang berkuasa. Mereka para ahli sihir menjawab, kami sekali-kali tidak akan memilih tunduk atas apa yang telah datang kepada kami berupa mukjizat-mukjizat yang nyata, dan ke atas tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kami. Maka putuskanlah apa yang sahaja yang hukuman yang kamu hendak jatuhkan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia sahaja. Silalah hukum, kami tak akan tunduk, terus beriman. Kami tak akan berganjak setelah Tuhan beri hidayah kepada kami, beri petunjuk. Nak kerat tangan kaki, sila kerat. Kamu ada kuasa atas dunia saja. Kamu ada kuasa atas dunia saja. Ini menunjukkan keimanan ahli-ahli sihir kepada Allah dan rasulnya Musa dan Harun alaihi wassalam. Tak tunggulah Nabi Musa sihir Fir'aun, buat mukjizat Fir'aun, tak boleh nak buat apa, jadi kebal ke jadi apa, tak. Tak sanggup mati. Padahal doa seorang Nabi ini makbul. Kalau doa boleh selamatlah, Tuhan terima. Tak minta, sanggup mati. Ini hebat. Sanggup mati syahid kerana menegakkan yang benar. Dia sebut dalam hadis, Nabi kata, Sayyidus Syahada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatala. Penghulu orang mati syahid ialah orang yang berani menegur pemerintah, raja, pemimpin yang zalim. Disuruh dan ditegah, dengan sebabnya dia dibunuh. Ini penghulu mati syahid, macam Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia punya fadilah. Jadi adik-adik sihir ni memilih mati syahid. Kita orang Melayu pilih ilmu kebal dulu. Pilih ilmu kebal, tak mau mati. Ni tak, ni beza. Macam orang Razak sekarang pilih mati. Kenapa? Mati syahid ni fadilah dia masuk syurga
dan boleh beri syafaat bagi keluarga-keluarga yang masuk neraka. Itu fadilat. Dengan sebab itulah orang-orang Gaza tu suka mati syahid ni, gembira dengan keluarga dia mati syahid kerana boleh beri syafaat pada keluarga yang lain pada hari kiamat. Ini dalam ilmu orang Melayu tak ada. Ilmu orang Melayu mandi minyak, jangan mati, jadi kebal, jadi itu. Ini beza. Sahabat-sahabat Nabi dulu dia berperang nak mati syahid, tapi payah. Jadi payah kalau nak mati sangat. Kau takut mati dia mati. Biasanya. Sesungguhnya kami benar-benar beriman kepada Tuhan kami, agar dia mengampunkan segala kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang telah kamu paksakan kami melakukannya. Dan Allah jugalah yang lebih baik pahalanya dan lebih kekal balasannya. Sebenarnya siapa yang datang kepada Tuhannya pada hari kiamat, pada akhirat, ini firman Allah, dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahanam yang dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup kalau mati kafir. Dan sesiapa yang datang kepadanya sedang dia beriman serta dia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya, yaitu syurga Allah, syurga Adan yang kekal, dan mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang membersihkan dirinya daripada perbuatan kufur dan maksiat. Ulama mengatakan inilah kelebihan ahli-ahli sihir yang beriman. Menjadi angkatan yang pertama beriman pada Nabi Musa AS. Belah pagi jadi ahli neraka kerana kafir ikut Fir'aun. Belah petang masuk syurga, tak ada semayang. Tak sempat nak semayang, mati syahid dulu, tu masuk syurga. Kelebihan yang dicapai oleh mereka yang pertama beriman. Setelah Fir'aun berjanji dengan Nabi Musa AS untuk mengadakan pertandingan pada waktu dan di tempat yang tertentu, maka Fir'aun mulai menghimpunkan semua ahli dan jagoan sihir dari seluruh kota besar yang ada di bawah kekuasaannya pada masa itu. Ini keputusan setelah Fir'aun menggerahkan ahli-ahli sihir seluruh Mesir untuk mencabar Musa AS, dan ahli sihir kalah dalam perlawanan itu. Kalah kerana mukjizat tak boleh dikalahkan oleh sihir. Mukjizat daripada Allah, sihir daripada syaitan. Mukjizat daripada Allah, sihir daripada syaitan. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang diberi oleh Allah kepada rasul-rasul, nabi-nabi. Adapun perkara luar biasa diberi pada orang tua rasul, tua nabi, dinamakan karamah. Zaman dulu ada juga ulama-ulama pendakwah yang masuk ke rantau Asia Tenggara ni berlawan dengan ahli sihir, masuk ke Afrika. Kalau ahli sihir ini karamah, ulama-ulama pendakwah, peniaga dan sebagainya berlawan dengan ahli sihir, bukan payah sangat baca qul huwallah aja. Baca qul huwallah aja, tapi yakin saya pada Allah, takbir Tuhan turun kerana lawan musuh Islam, menyebabkan rakyat berduyun masuk Islam. Ini berlaku di Asia Tenggara, di Nusantara, Kepulauan Indonesia. Banyak kisah-kisah yang menarik, kisah Wali Songo, Wali Sembilan. Wali Sembilan ni lah wali pemimpin. Wali itu pemimpin pendakwah yang berdakwah di Kepulauan Indonesia, berjaya mengalahkan ahli-ahli sihir. Ini berlaku.
pada umat Muhammad SAW berlaku. Ha. Walau bagaimanapun Fir'aun terus bertambah sombong dan berlaku zalim, Allah telah menceritakan sikap takabur Fir'aun melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Zukhruf. Walaupun tunjuk depan-depan dia ahli-ahli sihir kalah, Fir'aun tetap degil, tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah daripada Allah. Tuhan menceritakan, walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adab la'allahum yarji'un faqalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbak bima ahida 'indaka innana lamuhtadun falamma kashafna 'anhumul adab idahum yankuthun wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Surah Zukhruf 46-54. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Lalu dia Musa berkata, sesungguhnya aku ini ialah utusan daripada Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, dengan serta-merta mereka mentertawakan. Bila Nabi Musa tunjuk mukjizat, buat senda-senda, ejek, mentertawakan. Buat suka-suka je, buat main-main, tak takut pada Allah. Dan tidaklah kami memperlihatkan sesuatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan ke atas mereka pelbagai azab agar mereka kembali bertaubat. Tuhan tunjuk pula mukjizat azab. Kita akan baca ayat kemudian, mari katok, mari gutu, mari air jadi darah, macam-macam, agar mereka bertaubat. Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu Nabi Musa dengan berkata, wahai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami setelah doamu dikabulkan akan termasuk kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kamu berdoa lepas bala-bala ni, kami masuk Islam. Maka ketika kami menghilangkan azab itu daripada mereka, ketika itu juga mereka terus mengingkari janji. Bila Nabi Musa doa, habis bala tu tak masuk Islam juga. Ini dalam surah Ibrahim, kalau Tuhan suruh Nabi buka pintu langit, naik atas langit, dia nampak atas langit, pokok ni akan kata, oh ni sihir juga. Mana Isra' Mi'raj lah. Isra' Mi'raj, Tuhan tunjuk Isra' Mi'raj bagi Nabi SAW. Cerita Isra' Mi'raj, kemudian berlaku Nabi berjumpa dengan buta Masjid Aqsa siang sekian-sekian. Betul belaka? Oh ni sihir ini. Serupa Isra' Mi'raj yang menakjubkan, mereka anggap sihir.
Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihatnya?" Bersaruh rakyat, "Tidakkah aku yang berkuasa di Mesir ini? Sungai-sungai yang masuk air ke kampung melalui saluran-saluran, saliran-saliran, terus-terang masuk ke kebun kamu. Ini projek aku. Projek aku. Ini satu lagi projek aku. Ini projek aku, ini projek aku, ini projek aku. Aku beri kesenangan pada kamu." Supayalah tiap-tiap zaman mereka lawan Islam ni akan tunjuk projek, tunjuk kesenangan, padahal itu hak dia yang mesti ditunaikan. Tidakkah aku? Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang Musa yang hina keadaannya ini dan yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Musa boleh buat apa? Cakap pun tak pasal. Wak hina terhadap Nabi Musa AS. Musa boleh bagi apa? Musa boleh bagi apa? Aku boleh bagi projek, kemudahan masuk ke kebun-kebun kamu. Zaman ni aku boleh bagi jalan raya, boleh bagi ni, bagi ni, bagi ni, bagi ni. Betul lah, bagi ni tanggungjawab kerajaan. Bukan nak beli rakyat dengan bagi benda-benda ni. Ni Fir'aun nak beli rakyat dengan projek-projek kesenangan ni, bawa pada rakyat masuk ke kebun-kebun. Jika betul dia seorang Rasul, maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan dia seorang pemimpin, atau malaikat datang bersama mengiringinya sebagai saksi tentang kebenarannya? Pasal apa Tuhan tak latih malaikat dengan Musa? Iri Musa nampak. Malaikat makhluk baik. Latih malaikat kan tak nampak pula. Mengapa tak ada malaikat iring dia? Mengapa Musa tak ada kekayaan pada dia? Serupa dengan Quraisy minta Nabi Muhammad mengadakan sungai di Mekah, ubah bukit Mekah jadi emas. Beri harta, beri kekayaan, baru boleh ikutmu. Supaya je sama je, baru aku boleh ikut. Dia sama, dia punya konsep sama, konsep jahiliah. Dengan yang demikian, maka Fir'aun dengan perkataan itu telah memperbodohkan kaumnya. Rakyat jadi bodoh. Jadi bodoh. Banyak kita lah juga jadi bodoh. Habis jadi bodoh belaka. Masa Jepun dulu payah nak makan ni, senang makan ni. Tak bodoh lah tu. Bodoh. Pasal cerdik kalau ikut Islam ni jadi susah. Jadi apa? Ni. Kalau ikut Islam jadi susah. Berkat yang Allah Ta'ala beri tak percaya. Ini perangai masuk pada orang Islam yang lemah iman, sehingga mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka itu ialah kaum yang fasik. Puak-puak ni fasik, Tuhan kata. Walaupun dia semayang, buat umrah acak kali, pergi haji acak kali, tapi fasik. Pasal apa? Tolak hukum Allah Ta'ala, tolak syariat Allah Ta'ala. Sembah Allah Ta'ala, tapi nak laksanakan syariat tak boleh. Tak beri kuasa nak laksanakan syariat. Tak beri kuasa nak laksanakan hukum syariat ni, kena ada kuasa, kena merintah. Islam tak boleh merintah, sebab Islam tak boleh benda. Tapi semayang, puasa, umrah, Islam tak ada kuasa. Sedangkan Nabi berkuasa, berhijrah ke Madinah, menegakkan negara. Ini berlaku. Jadi bodoh. Walaupun semayang, buat haji acak kali, bodoh. Fasik. Serupa macam kaum Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadhraku alaka qalat nuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wallahu a'lam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Surah Al-A'raf ayat 127 hingga 129. Dan para pembesar daripada kalangan kaum Firaun berkata, adakah kamu, wahai Firaun, akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerosakan di negeri ini, yakni Mesir, dan meninggalkanmu serta Tuhan-Tuhan pujaanmu? Firaun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan anak-anak perempuan mereka terus hidup. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh menguasai ke atas mereka. Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu. Lalu Musa berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki daripada kalangan para hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka, yakni kaum Musa, berkata, kami telah diunyanya, dizalimi dan diperhambakan oleh Firaun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang kepada kami. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi yang memerintah bumi. Kemudian dia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kalian. Mengesahkan apabila Firaun kalah berhujah dengan sihir untuk melawan mukjizat.
Mukjizat Musa mengalahkan sihir ahli-ahli sihir Firaun, sehingga ahli sihir beriman kepada Allah. Dibaca dalam ayat minggu lepas. Kalah dalam perlawanan mukjizat dan sihir, dan kalah berhujah. Dia kalah berhujah, sepatutnya ikut yang betul lah. Tetapi masih degil. Menganggap Musa pula sesat. Musa pula yang tak betul. Ini perangai mereka yang zalim di sepanjang zaman. Bukan sekadar itu, mereka bertindak, membuat ancaman dan buat sungguh, membunuh anak-anak lelaki, membiarkan anak perempuan. Kalau dulu nak halang kelahiran Nabi Musa AS, setelah mendapat ramalan ahli-ahli nujum, tiba-tiba Musa yang dihalang itu dia besarkan di bawah istana dia sendiri, nak cabar kuasa Allah Ta'ala. Walaupun demikian, langkah dia ambil terus membunuh anak-anak lelaki, membiarkan anak perempuan saja untuk melemahkan Bani Israel, memperhambakan Bani Israel. Lalu Bani Israel mengadu kepada Musa AS, dan Musa memberitahu janji Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan kepada Islam, kepada hamba-hamba yang berjuang untuk menegakkan Islam. Bani Israel menjawab, belum muada kami sudah diseksa dia unyanya. Muada pun supaya je, kata Bani Israel. Dan Musa terus suruh mereka bersabar. Akan tiba masanya Allah menjanjikan kemenangan, menjanjikan kamu yang berkuasa di atas muka bumi, memerintah. Allah akan tukar jadi begitu. Berbeza dengan umat Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW bila didatangi oleh sahabat-sahabatnya yang diseksa di zaman jahiliyah ketika Mekah, Marhalah Makkiyah, Khabbab bin Arat dan lain-lain lagi, bertemu dengan Nabi. Ketika Nabi berada di bawah bayang Kaabah waktu tengah hari, Khabbab yang diseksa sehingga berparuk di belakang, kan dibakar dengan besi panas, dan sahabat-sahabat yang lain, Bilal dan lain-lain. Mereka berkata, ala tansuru lana, ala tad'u lana. Mengapa Allah tak doa pada Allah Ta'ala biar menang cepat? Mengapa tak berdoa? Tidakkah doa seorang Rasul diterima oleh Allah Ta'ala? Itu makbul dia Tuhan. Kenapa tak doa biar kita menang cepat? Rasulullah kata, umat yang lebih dulu daripada kamu diseksa. Ada yang dibelah dengan gergaji jasadnya, sebelah dua jatuh ke bumi. Ada yang ditimbus hidup-hidup. Namun mereka tidak berganjak, terus bersama dengan perjuangan Islam. Kamu ni tasta'jilun, gopoh, Nabi kata. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanamih. Kamu ni gopoh sangat. Akan tiba masanya Allah akan menyempurnakan urusan agamanya. Islam akan menang bila tiba masanya Allah Ta'ala beri menang. Sehingga berlaku keamanan bila Islam berkuasa. Syariat Islam dilaksanakan. Orang takut, penjenayah takut, penjahat takut, orang zalim takut. Sehingga orang yang musafir dari Sana'a ke Hadramaut negeri Yaman
perjalanan yang jauh. Tidak ada rasa takut lagi. Tak ada puan-puan, tak ada penyamun. Cuma bimbang, serigala ganggu kambing, itu saja. Manusia yang zalim akan mengalah, akan tiba masanya. Tetapi kamu ni gopoh sangat. Dan sahabat-sahabat Nabi bersabar. Terus ikut Nabi kita berhijrah ke Madinah. Menegakkan negara, dia kepung, dia belasah. Terus beza dengan Bani Israel yang macam-macam dalih terhadap Nabi Musa AS. Bani Israel ini dalih. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, wahai kaumku, kamu tahu aku ni Rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu. Mengapa kamu menyakiti hatiku? Tak ikut aku suruh. Tak sabar, tak tahan. Bila mereka menyeleweng, Allah Ta'ala pesongkan hati-hati mereka. Ini Bani Israel yang dilaknat oleh Allah, al-maghdubi alaihim, berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu iqtulu abna'a alladhina amanu ma'ahu واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Ini dalam ayat yang lain pula yang disebut dalam surah Al-Ghafir ayat 23 hingga 27. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa ayat-ayat kami dan bukti mukjizat yang jelas lagi nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka menuduh Musa dengan berkata dia Musa itu seorang ahli sihir, lagi seorang pendusta. Maka setelah dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran daripada sisi kami, mereka berkata dengan marah, bunuhlah anak-anak lelaki daripada kalangan orang-orang yang beriman yang mengikutnya, dan biarkan anak-anak perempuan yang terus hidup. Namun tipu daya orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka yang menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan. Dan Fir'aun berkata kepada para pembesarnya, biarkan aku yang membunuh Musa, dan biarkan dia memohon kepada Tuhannya, meminta pertolongan. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerosakan di bumi. Dan setelah mendengar ancaman itu, Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian daripada angkara setiap orang yang menyombongkan diri, takabur, dan golongan yang tidak beriman kepada hari perhitungan, iaitu hari kiamat, hari hisab. Meneruskan lagi tindakan Fir'aun yang disebut dalam ayat yang dulu, iaitulah membunuh lelaki, membiarkan perempuan sahaja, anak lelaki dibunuh. Dan disebut dalam ayat ini Fir'aun didukung oleh Perdana Menteri dia, Haman. didukung oleh orang kaya Qarun. Qarun yang orang kaya,
Bani Israel yang sokong Fir'aun. Bani Israel, kaum Nabi Musa juga Qarun ni. Tapi sokong Fir'aun. Kerana apa? Kerana nak kekayaan. Dengan Fir'aun ni boleh kekayaan. Boleh projek tu, projek ni, ramalan ni lah. Boleh benda. Kumpulkan kekayaan. Haman bersama dengan dia. Dan menyebarkan dia ayah. Sebenarnya Nabi Musa ni ahli sihir. Pembohong. Inilah nasib Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul. Padahal Tuhan jadikan Rasul ni wajib bersifat benar. Bersifat amanah. Berani menyampaikan yang benar. Tak takut orang bijak. Dilihat oleh kaumnya sendiri. Sejak dilahirkan. Sejak remaja. Sejak dilansip menjadi Rasul. Jadi lansip menjadi Rasul. Kaum dia tengok. Ini Rasul-Rasulnya. Termasuk Nabi Musa AS bukan seorang penipu yang tak pernah bohong. Dituduhnya penipu, dituduhnya ahli sihir, dituduhnya tuduhan-tuduhan yang jahat. Setelah tuduhan ini tak makan. Orang beriman juga dengan Nabi Musa. Masih ramai orang ikut. Walaupun ramai yang takut, ramai yang ikut. Lalu Fir'aun membuat keputusan bunuh Nabi Musa. Biar aku bunuh Musa ni. Kalau biar lama-lama dia akan bawa ajaran sesat. Sanggup tuduh Musa bawa ajaran sesat. Membawa kejahatan. Musa mengadu kepada Allah, menandakan harapannya kepada Allah Ta'ala, bergantung pada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Inni a'udzu bi Rabbi wa Rabbikum. Aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu, wahai Bani Israel. Wahai semua, min kuntum tukabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dengan tiap-tiap orang yang sombong dan takabur, yang tak percaya adanya hari akhirat. Kita orang Islam kena percaya bahawa wawasan kita bahawa wawasan atas dunia saja, sampai ke hari akhirat. Kita tengok cerita, tengok filem, bila hero dia mati, tamaklah ceritanya. Itulah cerita dunia. Islam mengajar kita bila orang tu mati tak tamat. Ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam akhirat. Panjang lagi. Kena sabar. Kerana perjalanan kita sehingga hari akhirat. Yang pentingnya berjaya pada hari akhirat. Tak apa tak berjaya di dunia. Kita akan baca bagaimana Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat dulu. Tak sempat melihat kemenangan. Tak sempat. Nabi Musa tak sempat melihat kemenangan. Menegakkan negara. Nabi Harun. Lepas berapa ratus mungkin ribu tahun barulah tegak kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Lepas dia wafat. Bukan mesti lihat pada masa hidup. Kerana Islam ni dua kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan hari akhirat. Kena percaya. Lagi firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut lagi betapa angkuhnya Fir'aun. Summa adbara yas'a fahsyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Surah An-Nazi'at 22 dan 26. Kemudian dia berpaling, engkar, kufur sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia menghimpunkan para pembesarnya dan menyeru kaumnya dengan berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah menyeksa Fir'aun dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia ini. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Lagi sombong Fir'aun.
Bukan mengaku jadi Tuhan pula dah. Dia Tuhan. Dia Tuhan ni paling angkuh dalam sejarah manusia. Raja yang mengaku jadi Tuhan. Yang berlakunya biasanya berlagak Tuhan je. Tak mengaku jadi Tuhan. Ni berlagak tu. Terus mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Tak ada Allah Ta'ala. Dia Tuhan. Ini keangkuhan. Dan kita akan baca akibatnya. Bagaimana Allah Ta'ala akan membinasakan Fir'aun di dunia dan menerima seksa di hari akhirat. Wallahu a'lam.